Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, seperti yang kamu tahu, Ustaz akan mengajar kamu subjek sains dan sejarah untuk tahun ini. Dan tahniah telah masuk tingkatan tahun 5. Okay? Darjah 5 dah. So tinggal lagi setahun untuk menghadapi satu peperiksaan yang sangat besar untuk kamulah buat masa sekarang, adalah UPSR. Okey. Jadi dalam UPSR ni kamu kena ingat segala benda yang telah Ustaz ajar, terutamanya subjek sains lah, daripada tahun 4, 5 dan 6, yang mana mereka akan kumpulkan semua sekali dan letak dalam peperiksaan sains. Okey. Jadi kamu kena ulang kaji. Waktu darjah 4 tu kita dah belajar macam-macam kan, macam-macam, masuk sumber tenaga lah, dengan apa, haiwan lah, dengan cahaya lah kan, dengan manusia punya organ pernafasan dan sebagainya. Dan insyaAllah untuk tahun 5 ni Ustaz akan mengajar kamu untuk 3 subjek. Subjek yang pertama adalah sains, yang kedua sejarah, dan yang ketiga ini rahsia. Rahsia. Okey, sebabnya yang ketiga Ustaz tak akan ajar melalui video. Ustaz akan mengajar waktu kamu boleh masuk dalam kelas nantilah, insya-Allah. Okey. Jadi kepada kamu semua yang mana masih belum ambil buku di sekolah, bolehlah ambil buku di sekolah ni. Buku sains baru. Baru kedai lagi ni, baru. Baru sangat. Okey. Okey, yang mana tak ada buku tu boleh ambil buku di sekolah. Okey. Jadi insya-Allah kamu buka buku teks sekarang. Seperti biasa kita akan belajar sains. Dan sebelum kita mula, eloklah kalau kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Kita akan belajar tajuk manusia untuk unit 2. Okey. Manusia untuk unit 2. Sebelum ni dalam unit 2 juga untuk tahun 4 adalah apa dia? Pernafasan, organ pernafasan manusia kan. Organ pernafasan manusia, cuma bila naik darjah 5 dia lebih detail sedikit. Berkenaan dengan apa? Rangka manusia. Lagi menarik, insya-Allah. Siapa yang nak jadi doktor kena tahu pasal rangka manusia. Kalau Ustaz dah bagi tahu sebelum ni, insya-Allah. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu muka surat. Buka muka surat 19 sekarang. Okey, insya-Allah kita akan baca Okey, Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Kamu tidak dapat lari daripada saya. Dia main apa ni? Main lari-lari lah ni. Okey. Tiba-tiba Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Dia jatuh. Aduh, sakitnya. Lepas tu mak dia pun bawa Chan pergi mana? Tandas. Pasal pergi tandas pula. Pergi ke hospital atau klinik, dan doktor pun check lah Chan. Apa doktor cakap? Jangan risau puan, imbasan sinar X ataupun kita panggil X-ray pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Buka muka surat 20. Okey, sistem rangka manusia dan fungsinya. Okey, tahukah kamu mengapa cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Kenapa agak-agak kamu cacing tidak berdiri tegak? Sebab dia tak ada tulang. Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia.
Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Okey, tengok cacing tu cakap apa. Tanpa sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjalar untuk apa? Untuk bergerak seperti saya. Maksud dia kata, cacing tu kata, kalau kamu tak ada tulang, kamu pun menjalar macam dia juga, macam ular kan. Sama juga. Lepas tu apa cikgu perempuan tu cakap? Sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Sistem rangka manusia ni dibina daripada siapa? Siapa yang bina kita ni? Allah Rabbi. Allah kan, Allah yang mencipta kita. Jadi Allah buat kita ni sangat-sangat komplit, sangat-sangat sempurna insya-Allah daripada makhluk-makhluk dia yang lain insya-Allah. Okey. Kamu tengok, wish macam cerita hantu pula kan. Tak, bukan cerita hantu. Setiap daripada kamu ada benda ni termasuk ustaz. Itu tulang kita. Okey, tulang-tulang. Sekarang ni yang kamu nampak ni kulit. Kulit campur isi, darah dan sebagainya, maka jadilah macam ni kan. Kalau tak ada ni, jadi zombie macam tu kan. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, tengok yang berdiri tu. Tulang rangka yang berdiri tu. Yang atas ni dipanggil apa? Pegang kepala. Apa dia ni? Tengkorak. Tu orang nak kata kat orang kan, tengkorak hang lah. Tu maksud dia kepala hang lah. Lebih kurang macam tu lah, tengkorak. Okey. Ini okey, pegang sini. Main macam piano sikit. Itu adalah tulang rusuk. Baguslah kamu ni. Tengok belakang pula, pegang belakang. Rasa tak ada tulang kat belakang? Tulang yang besar, dia panjang daripada tengkuk kita sampai ke bawah. Itu adalah tulang belakang. Ini pula apa dia ni? Tulang apa ni? Ni bukan jam. Tulang apa ni? Tulang tangan. Dan yang terakhir adalah tulang kaki. Takkan Ustaz nak angkat kaki pula kan. Okey, tulang kaki. Okey, dalam tengkorak ni dia ada satu lubang tau. Dekat kepala kita ni ada lubang lah, kira macam lubang lah, tempat yang kosong yang Allah isikan dengan apa? Otak yang zombie suka nak makan kan. Betul tak? Tak tahulah kan kenapa dia nak makan otak, tak ada benda lain dia nak makan kan. Apa fungsi tengkorak dalam kepala kita ni? Fungsi ni apa? Tugas dia adalah melindungi otak kita ni, otak kita daripada kecederaan. Contohlah kan, Alif Firdaus tengah bermain bola sepak dengan Naufal Al-Hafiz. Tiba-tiba Alif sepak bola terkena kepala Naufal. Tapi otak Naufal tak jadi apa sebab dilindungi oleh apa ni? Apa? Tengkorak. Bagus kamu ni. Macam itulah. Yang seterusnya muka surat 21, tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk apa? Untuk sokong badan. Tak ada tulang belakang, jatuhlah badan kamu kan. Tak ada tulang belakang. Pernah satu kisah yang mana berlaku dekat kira apa, sepupu mak ustaz. Dia aksiden dekat satu sekolah. Dia tengah bawa motosikal, tiba-tiba kena dia aksiden dan menyebabkan tulang belakang dia patah. Bila tulang belakang kita patah, okey, dia akan mengakibatkan kita ni lumpuh. Lumpuh ni macam mana? Lumpuh ni maksud dia kamu tidak boleh bergerak. Sekatilah tidak boleh bergerak. Okey, lumpuh daripada mana sampai ke mana? Dia tak rasa dah. Okey, dia lumpuh daripada pinggang dia sampai ke bawah. Dia tak berasa dah. Tak boleh nak angkat kaki, tak boleh fungsi dan sebagainya lah. Itu bahaya tulang belakang ni. Jangan main-main dengan tulang belakang. Setiap satu tulang kita ni sangat-sangat penting. Okey. Seterusnya tulang rusuk. Okey, ni macam piano ni yang peluk kita ni. Okey, tulang rusuk ni dia melindungi organ dalamnya. Kita dah belajar itu organ apa yang ada salah satu dalam ni. Yang kita bernafas tu. Apa dia organ apa? Betul, peparu. Ada juga jantung. Ustaz dah bagi tahu jantung kamu besar mana? Besar penumbuk kamu sendiri. Itulah besar jantung kamu. Hati kamu dan perut kamu. Okey.
Dan seterusnya tulang tangan, tulang kaki. Okey, apa fungsi dia pula? Apa tugas dia? Adalah untuk sokongan dan pergerakan. Okey. Kalau kamu tak ada tulang tangan, tak ada tulang kaki, yang jalan macam tu lah, tangan macam tu kan. Nak ambil barang apa pun tak boleh. Betul tak? Jadi ada tulang kaki dan tulang tangan ni untuk menyokong pergerakan kamu lah, untuk sokongan dan pergerakan lah, untuk tak jadi macam obor-obor. Tahu obor-obor? Okey, kedudukan sendi. Tadi kita belajar pasal tulang, sekarang sendi pula. Ravi memerhati model rangka manusia. Cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Tulang-tulang kita ni macam mana bersambung? Sebab setiap satu tulang ni berbeza-beza. Tulang ni lain. Tulang jari, okey, kita mulakan jari. Jari ni sampai kat sini je tulang dia. Lepas tu, ni tulang apa? Dia sambung macam mana? Kat sini pula, sambung kat mana? Ni tulang, ni sambung kat mana pula? Sambung, ni kat sambung kat mana pula? Tengok, dia banyak tulang. Setiap satu ni nama tulang berbeza-beza. Okey, apa cikgu dia cakap? Tulang-tulang kita bersambung atau bertemu, okey, sambung atau bertemu pada sendi. Itu dia panggil sendi. Contoh dua tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Lutut kamu tu, dia tulang macam ni lah. Satu tulang kaki, satu tulang paha kan. Dia sambung. Itu dipanggil sendi kat sini. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rajah rangka manusia di bawah. Ni antara contoh lah. Contoh sendi. Dekat mana tu? Dekat tengkuk, ada dekat leher kan, dekat bahu, ada dekat siku, ada dekat lengan, ada dekat tulang belakang, dekat pinggul, dekat lutut dan dekat kulali. Banyak lagi sebenarnya. Okey. Fungsi sendi. Apa fungsi sendi ni? Sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Jom kita tengok. Cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Kain anduh ni yang orang patah tangan tu kan, diikat kat tengkuk tu kan. Itulah kain anduh. Okey. Dapatkah Ravi membengkokkan tangannya? Dia kata tangan dia boleh tak kalau dah dah balut, boleh tak bengkok? Mengapa saya tidak boleh membengkokkan tangan? Kenapa tak boleh bengkokkan tangan? Cikgu dia bagi tahu. Ravi tidak boleh bengkokkan tangan yang dibaluti dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Maksud dia ikat kat sini, dia balut dengan kain anduh tu, menyebabkan dia tak boleh nak bergerak sebab ada halangan. Okey. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Kalau tak ada sendi, keras je. Kamu jalan macam ni lah. Kan? Jalan langgar habis semua orang. Betul tak? Okey. Faham fungsi sendi? Kita tengok dia bagi tahulah sendi-sendi yang ada. Contoh dia, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putar. Dia pusing kepala boleh, dia tengok kiri, tengok kanan boleh. Tak ada masalah kan? Cuma nak pusing kepala tak boleh. Sebab apa? Sebabnya adalah sebabnya tak boleh. Okey, kalau boleh, kamu bukan manusia lah, kamu adalah okey. Jadi sendi pada tulang bahu ada. Tengok dia nak baling bola tu kan. Bola lisut dia nak baling. Dia baling kan. Okey, tengok sendi pada tulang. Okey. Kita masuk ke surat 25, kepentingan sistem rangka manusia. Apa pentingnya sistem rangka manusia ni? Sistem rangka manusia sangat penting untuk tubuh kita. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Bangun semua. Selamat pagi cikgu. Okey. Kalau situasi pertama ni, apa yang pergerakan yang dapat lihat? Mula daripada duduk kan. Lepas tu dia bangun. Itu adalah pergerakan dalam sistem rangka manusia lah. Kalau rangka tak ada, kamu nak bangun pun tak boleh. Betul tak? Berdiri kan, macam tadi Cacin tu cakap, kalau kamu tak ada tulang sistem rangka ni, kamu akan jadi jalan macam dia lah, menjulur. Situasi 2, bagaimanakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Kamu tengok gambar tu, manusia duduk kat batu tu kan, lembik je, tak ada tulang. Macam mana sotong lah, sotong pun ada tulang macam plastik tu.
Yang situasi ketiga, apakah akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Apa jadi? Tak ada tengkorak ni, tak ada. Apa jadi ke otak tu? Kepala kamu akan rapat macam tu. Pernah tengok orang accident? Ustaz pernah tengok lah. Kiranya ada kena ada adik-beradik ustaz lah, bukan adik ustaz, adik-beradik ustaz lah. Okey. Dia ni accident, dia bawa motor dia bawa laju sangat. Okey, bila dia bawa laju sangat, tiba-tiba accident dengan motor lain menyebabkan berlaku orang kata darah beku. Okey, ada darah beku di otak. Untuk memudahkan pemrosesan doktor tu nak buat, doktor ni potong dia punya tengkorak. Potong tengkorak ni, betul ni, cerita betul. Dia hidup lagi. Potong tengkorak, bawa keluar tengkorak tu. Bawa keluar tengkorak tu sebabnya nak buang darah beku yang ada dalam otak. Sebab kalau tak buang darah beku dalam otak boleh menyebabkan kematian. Lepas tu tengkorak tu biar dulu, tak pasang lagi. Ustaz pergi tengok, kan? Dia punya kepala tu rapat dia. Dia jadi macam lepeh tau. Tulang kita ni membentukkan muka kita ni. Kalau tidak lepeh kepala ni. Nampak pun seram dia kan. Kesian dekat dia. Nak minum pun minum susu saja. Tapi dia bukanlah buka orang kata selama-lamanya. Maksud dia buka sekejap je lah untuk letak balik nantilah. Kemudian dia akan letak balik nanti dia jahit balik dan sebagainya lah. Okey. Itu tugas tengkorak. Kalau lah kata tiba-tiba waktu dia tengah bawa motor tu tengkorak tak ada, apa jadi kat otak dia? Boleh menyebabkan kematian tau. Sebab tu pentingnya tulang ni. Allah ni dia cipta dia sesuatu ni mesti ada sebab dia. Kita sebagai manusia kena kaji sebab-sebab yang Allah suruh Allah cipta. Sebab apa kita kena kaji? Kita tak percaya dengan Allah dah. Untuk lebih orang kata lebih terpesona dengan kehebatan, kepandaian, kebijaksanaan Allah. Allah kan sifat maha bijaksana. Dalam setiap satu benda yang berlaku tu mesti ada sebab dia. Macam mana Allah buat dan sebagainya. Kita mengkaji untuk apa? Untuk mengenali lebih hebatnya Allah ni daripada kita. Okey? Untuk kita berasa rendah diri, untuk kita tawaduk, untuk kita mensyukuri apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi kepada kamu tak ada tengkorak, macam mana? Tak ada tulang rangka. Nak pergi sekolah pun tak boleh, susah. Jadi macam jelly jalan kan. Okey. Seterusnya, okey, kita bagi cukup 20 minit lah sebab nak habiskan satu ni banyak juga ni. Mungkin kita akan sambung lagi lah sebab ni pun agak susah jugalah untuk kamu faham, tapi tak bermakna kamu tak boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Okey, yang terakhir lah, tajuk kecil yang terakhir iaitu sistem peredaran darah manusia. Okey, manusia ni ada darah dalam dia, bukan setakat sistem rangka, organ pernafasan, tapi darah pun ada. Macam-macam ada yang Allah buat kat manusia ni. Hebat. Okey, tengok gambar tu. Dia buat apa tu? Derma darah. Kamu derma darah? Pernah derma darah? Mungkin umur kamu tak sesuai lagi kot untuk derma darah. Ustaz pun tak pastilah. Okey. Ayah sakit ke? Dia tanya ke ayah dia. Oh tidak, ayah sedang menderma darah. Betul lah Ustaz cakap tadi. Menderma darah merupakan amalan mulia untuk bantu mereka yang memerlukan. Perhatikan beg darah ini. Tengok. Darah tu dia derma. Okey, darah dia ni derma. Okey. Surat 28, sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, dia cakap sistem peredaran darah ni penting tau. Penting dalam badan kita. Kalau kita tak ada darah, kita mati. Untuk apa? Tugas-tugas dia apa dia? Angkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, bahan kumuh ni macam yang kamu belajar sebelum ni. Apa dia yang bahan kumuh ni? Ada 4 benda tu. Apa dia? Buat air, karbon dioksida, peluh, lagi apa lagi? Lagi satu. Buat air, karbon dioksida, peluh. Ustaz pun lupa. Ginjal. Okey, ginjal mengeluarkan air kencing dan yang terakhir adalah tinja. Okey. 5 benda ni adalah hasil buangan bahan kumuh lah. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Okey.
Jantung kamu tu adalah bahagian utama dalam untuk memastikan sistem darah manusia ni berjalan dengan sempurna. Okey, sistem pendarahan tu, sistem peredaran darah tu, dia memerlukan jantung sebagai pump utama. Okey, macam kamu nak bawa kereta kan, kena start enjin dulu. Enjin tu adalah jantung untuk kereta tu. Kalau tak ada enjin, tak berjalanlah kereta tu. Macam tu. Okey. Kemudian salur darah. Salur darah ni ibarat macam macam mana salur darah elektrik katakan. Ada salur, ada pipe dia. Betul tak? Air. Okey, pipe air. Pipe salur tu untuk mengalirkan pipe lalu. Air lalu dalam pipe tu. Betul tak? Air lalu dalam pipe tu. Air tu boleh diibaratkan sebagai darah, dan peparu adalah peparu lah. Untuk yang menggunakan tu. Okey. Dia peparu ni tempat pertukaran. Macam Ustaz bagi tahu, mula kita sedut jadi oksigen, lepas tu keluar jadi karbon dioksida. Itu antara tugas peparu. Okey. Okey, kita tengok betul tak apa Ustaz cakap. Kalau kamu tak percayalah. Jantung ialah organ yang mengempam darah. Kan Ustaz cakap dia pump darah, dia motor orang kata, ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Bukan setakat jantung pergi darah kat paru je, tak ada. Dia seluruh tubuh. Sebab tu bila kamu luka keluar darah. Ada ke orang luka keluar tai telinga? Ada? Tak ada kan? Dia keluar darah. Okey. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Jantung ini mempunyai dua bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Okey. Jadi, kalau kamu nak tahu bila berdegup setiap kali jantung kita berdegup, cuba kamu letak kat dada kamu belah mana. Ustaz pun dah lupa dah. Okey. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru ni adalah tempat untuk proses. Okey, oksigen tu bertukar jadi karbon dioksida. Okey, salur darah ialah tiub laluan. Macam Ustaz kata macam paip tu. Tiub laluan darah mengalir, dan salur darah mengangkut darah ke seluruh tubuh manusia. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan dari peparu. Tu gambar darah tu. Ni. Okay. Ni gambar darah ni. Darah bentuk dia macam ni. Cuma kita nampak tu macam bentuk air lah, tapi sebenarnya dia bentuk bulat-bulat macam tu. Okey. Okey, setakat itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang seterusnya untuk muka surat 30. Okey. Cuma selepas habis je kita belajar ni, nanti Ustaz akan bagi nota kat kamu lah. Kamu kena salin dalam buku nota tersebut. Okey, setakat yang kita belajar sahajalah. Okey, faham Okey, selepas itu kita akan sambung belajar dan buat nota lagi. Ustaz bila nak buat modul? Modul ni, okey, ni modul kita akan buat selepas tamat satu bab. Okey, maksud dia kita dah belajar habis pasal manusia. Sebelum masuk haiwan, satu minggu Ustaz bagi untuk kamu siapkan. Okey, siapkan modul dia. Okey, modul ni. Tak banyak pun, sikit je. Dalam 4-5 muka surat macam tu je, tak banyak. Okey. Okey. Setakat itu je. Kita tutup, kita tangguh kita punya pembelajaran dengan tasbih kifarah dan surah As. Ada soalan boleh minta ibu dengan ayah kamu mesej Ustaz, ataupun kamu boleh tulis dalam buku, nanti bila buka sekolah boleh tanya Ustaz terus. Boleh Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.